Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah. Malam ini bersama saya Khadijah Faisal. Esok dunia bakal tertumpu kepada upacara pengebumian Ratu Elizabeth II yang mangkat 8 September lalu. Dianggarkan 500 pemimpin dari hampir 200 sebuah negara bakal menghadiri upacara tersebut. Ia termasuk 23 tetamu dari keluarga diraja, juga 90 presiden dan perdana menteri. Namun apa yang menarik perhatian bukanlah tetamu yang bakal hadir. Sebaliknya, pemimpin dunia yang tidak dijemput. Antaranya, Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bukan mudah untuk menguruskan ratusan tetamu yang terdiri daripada pemimpin dan ketua negara-negara yang penuh protokol. Bermula daripada menyambut ketibaan, menguruskan logistik sehinggalah menentukan kedudukan kerusi pada majlis pengebumian. Kali terakhir upacara sebesar ini diadakan adalah ketika kemangkatan King George ke-6 70 tahun yang lalu. Upacara pengebumian Ratu Elizabeth II bukan sekadar pengebumian biasa, ia adalah upacara diplomatik. Justru tetamu yang dijemput melambangkan sejauh mana hubungan Britain dengan sesebuah negara tersebut. Secara amnya, mana-mana negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan United Kingdom layak dijemput. Namun, terdapat pengecualian. Presiden Rusia Vladimir Putin contohnya antara pemimpin utama dunia yang tidak diundang pada majlis pengebumian berprofil tinggi itu. Ia susulan tindakan beliau menyerang dan menceroboh Ukraine. Selain Rusia, 5 lagi negara yang tidak dijemput kerajaan Britain ialah Afghanistan, Belarus, Syria, Venezuela dan Myanmar. Sememangnya dapat difahami rasional langkah United Kingdom tidak menjemput pemimpin dunia yang terpalit dengan pencerobohan dan peperangan seperti Vladimir Putin. Namun bagaimana pula dengan Israel? Mengapa Presiden Israel termasuk dalam senarai jemputan? Bukankah negara haram itu juga telah jelas melakukan jenayah apartheid atau pembersihan etnik seperti diperakui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Bukan rahsia. Israel telah melakukan jenayah perang dengan membunuh rakyat Palestin termasuk kanak-kanak pada skala besar. Malah Israel juga telah melakukan pencerobohan haram dan merampas tanah milik Palestin. Justru adalah menghairankan mengapa Presiden Israel Isaac Herzog tidak tergolong bersama pemimpin dunia yang dilarang menyertai pengebumian Ratu Elizabeth II kerana melanggar hak asasi manusia. Malah menurut laporan BBC, Presiden Herzog adalah sebahagian kecil pemimpin dunia yang diberi keistimewaan menggunakan kenderaan sendiri pada majlis pengebumian tersebut, sedangkan hampir semua pemimpin dunia lain dibawa menggunakan bas. Kemangkatan Ratu Elizabeth II menandakan berakhirnya era 7 dekad pemerintahannya. Kini tugas tersebut digalas anaknya Raja Charles III. Benarkah pertabalan Raja Charles III adalah suatu yang positif kepada dunia Islam? Global Hijrah mengupas persoalan itu selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Jika dilihat dari rekod sejarah, Raja Charles III telah menjalinkan hubungan yang mesra dunia Islam, terutama negara-negara Arab. Beliau juga telah lama dilihat sebagai pemimpin yang menghubungkan antara Barat dan dunia Islam. Justru adakah ini satu berita baik kepada dunia Islam? Di talian Skype ketika ini, kita bersama pakar geostrategis Saudara Azmi Hassan. Assalamualaikum Prof. Azmi. Waalaikumsalam, Izzah. Baik Prof, adakah pertabalan Raja Charles III ini bakal memberi impak positif kepada hubungan Barat dan dunia Islam, Prof? Ya, walaupun Raja Charles III itu, Izzah, hanyalah dikatakan tidak mempunyai kuasa eksekutif dalam urusan dasar United Kingdom itu, tapi bagi saya Raja Charles III sebagai ketua negara, sebagai Raja Charles III akan memberi dikatakan perhubungan yang lebih baik di antara dunia Barat dengan dunia Islam. Kerana Raja Charles III itu adalah orang yang terpelajar, banyak mendalami hal ehwal
agama Islam itu sendiri dan juga negara Islam, dan beliau pernah mengatakan bahawa ketika lawatannya ke Mesir, saya tak ingat tahun berapa, beliau mengatakan bahawa mereka yang beragama Kristian, Jew, Yahudi dan juga Islam itu adalah berpandukan kepada satu kitab. Dan itu banyak interpretasinya. Jadi bagi saya, lantikan Raja Charles ketiga ini akan memberi lebih harapan, lebih cerah kepada dunia Islam, terutama sekali di Palestin itu, Izzah. Baik, Prof. Kalau kita lihat baru-baru ini Jerusalem Post baru-baru ini melaporkan Israel mahu Raja Charles mengadakan lawatan rasmi ke negara haram itu. Adakah Israel bimbang dengan hubungan baik Raja Charles dan negara-negara Islam, Prof? Ya, bukan saja hubungan baik dengan negara Islam, Israel, Tel Aviv risau, tetapi pemahaman dan penghayatan Raja Charles ketiga itu terhadap isu Palestin. Pada tahun 2020, 2 tahun lepas Raja Charles melawat Baitul Maqdis, dan beliau mengatakan bahawa beliau tidak selesa melihat penderitaan rakyat Palestin bukan sahaja di Baitul Maqdis tetapi juga di Jerusalem, tebing barat dan juga Gaza. Dan beliau menyatakan secara terus terang, dan ini yang dikatakan agak membimbangkan Tel Aviv, kerana Raja Charles faham apa yang berlaku di Palestin itu tidak adil. Dan Raja Charles, walaupun beliau sebagai raja, beliau sering meluahkan perasaan beliau. Berbeza dengan ibunya, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth tidak mendedahkan perasaan tentang dasar-dasar luar. Tapi berbeza Raja Charles. Dan menariknya, dikatakan perasaan Raja Charles ketiga terhadap rakyat Palestin itu begitu positif sekali. Itu yang Tel Aviv risau gambarnya, Izzah. Jadi pada pandangan Prof, dengan berubahnya ketua negara, adakah bakal berlaku perubahan dasar luar yang ketara oleh UK, terutama isu berkaitan umat Islam? Ya, kemungkinannya tidak, kerana Raja Charles tidak mempunyai kuasa eksekutif. Seperti Izzah nyatakan tadi, kalau Rusia itu ditegah datang untuk memberi penguatan terakhir kepada Queen Elizabeth II, mengapa pula Israel dibenarkan? Sedangkan kedua-duanya adalah dikatakan tidak mempunyai dasar yang berperi kemanusiaan. Tapi itulah dikatakan bahawa UK tentang dasar luar, terhadap Palestin, terhadap negara Islam tidak akan berubah. Tapi yang penting, Izzah, adalah ketua negara mereka, Raja Charles ketiga, amat memahami apa yang berlaku bukan saja di Palestin umpamanya, tapi di kebanyakan negara-negara Islam. Itu yang pentingnya dari segi auranya, dari segi moralnya. Ini mungkin boleh memberi tekanan kepada Perdana Menteri Liz Truss, Izzah. Prof, kalau kita lihat di United Kingdom sendiri, sokongan terhadap Raja Charles dilihat berbelah bahagia, Prof. Ia diburukkan lagi dengan kemunculan golongan anti-monarki. Prof, sejauh mana seriusnya perkara ini, Prof? Ya, Izzah, memang serius. Kalau kita lihat lawatan Raja Charles ketiga di Ireland 2-3 hari lepas, nampak sangat kecanggungan Raja Charles dan juga ketidaksukaan dikatakan kerajaan Ireland terhadap Raja Charles ketiga itu, kerana Ireland seperti juga dengan Scotland mahu keluar daripada United Kingdom, Izzah. Tapi itu di United Kingdom kemungkinan dikatakan tekanan kepada Raja Charles untuk mengekalkan 4 negara dalam UK ini akan memberi tekanan. Dan satu lagi jangan lupa, Izzah, bahawa terdapat 13-14 negara yang menganggap Raja Charles ketiga adalah raja mereka, seperti Kanada, Australia umpamanya. Tapi baru-baru ini rakyat Kanada, rakyat Australia memikirkan adakah mereka perlu Raja Charles ketiga itu raja mereka, kerana Queen Elizabeth II adalah seorang yang berlainan. Jadi bagi saya, tekanan bukan sahaja dalam UK itu sendiri, Izzah, tetapi 12-13 negara yang masih menganggap Raja Charles ketiga kepada raja mereka, kemungkinan negara ini berura-ura untuk menjadi republik, Izzah. Baik, terima kasih Prof Azmi Hassan atas perkongsian bersama Globe Al-Hijrah malam ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Izzah. Baik. Apa yang pasti, tumpuan dunia bukan sahaja terhadap upacara pengebumian Ratu Elizabeth semata-mata, malah kepada tunggak baharu United Kingdom Raja Charles III, bagaimana beliau mengemudi negara yang pernah menjadi kuasa empayar dunia suatu ketika dahulu itu. Apa yang kita harapkan, Raja Charles akan terus menjadi jambatan yang menghubungkan dunia Islam dan dunia Barat. Dengan itu, sekian Globe Al-Hijrah minggu ini.
Layari alhijranews.com untuk lagi laporan-laporan global dan isu semasa dunia Islam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.